Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Arif Luqman bin Mauludin, Rokno Tolib 20BS 02009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Safwan bin Muhammad Azwan. Nombor metrik saya 20BS 02002. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Bai'at Mutawarruk dalam subjek Muamalat Tazbikiyah yang diajar oleh Ustazah Nurita binti Kamaruddin. Pada mukadimah kami tentang Bai'at Tawarruk ini, pembiayaan peribadi yang dibangunkan atas konsep tawarruk merupakan satu keperluan pada peringkat hajat bagi kehidupan masyarakat awam, dan ia juga mencapai peringkat daruriyat bagi meneruskan produk perniagaan perbankan Islam. Di Malaysia, pembiayaan peribadi Bai'at Tawarruk paling mendapat sambutan kerana kurang kontroversi dan mudah diaplikasikan. Tambahan pula, Bai'at Tawarruk juga hangat dibincangkan di forum-forum, seminar dan persidangan ilmiah. Oleh itu, Bai'at Tawarruk mestilah dikupas dengan teliti dari segi definisi, syarat dan rukun, penghujaan pandangan sarjana Islam dan modus operandinya. Seterusnya kita pergi kepada takrif Bai'at Tawarruk wa nau'uhu. Jenis yang pertama iaitu tawarruk al-fardi. Ay yashtari rijlu sal'ati bisamani mu'ajjil summa yubayyi'uha ila akhirun nakdan bisamanin aklu mimma ishtaraha bihi. Maksudnya, seorang lelaki membeli komoditi dengan harga tangguh iaitu ansuran, kemudian dia menjualkannya kepada orang lain dengan menerima wang tunai kurang daripada pembeliannya yang pertama. Yang kedua, at-tawarruk al-masrafi. Ta'rifnya, al-amil bisamanin ajil summa yuwakkilu al-amilu al-masrifa bibai'i sal'atin naqdan li tarafin akhar wa yusallimu al-masrifu as-samana an-naqdiyan lil-amil. Maksudnya, pelanggan membayar komoditi dengan harga tangguh. Kemudian, pelanggan mewakilkan bank untuk menjual komoditi secara tunai kepada pembeli lain, iaitu kepada pembeli B. Lalu, bank menyerahkan wang tunai kepada pelanggan. Seterusnya kita pergi kepada muqarinatu baina tawarruk al-masrafi munazzam wa tawarruk al-fardi fiqhi, iaitu perbandingan antara kedua-dua tawarruk ini. Tawarruk fardi fiqhi bermula dan berakhir secara spontan, iaitu hanya menggunakan akad ijab dan qabul tanpa prosedur yang disertakan. Manakala tawarruk al-masrafi munazzam mempunyai prosedur dan dokumen yang perlu disertakan. Yang kedua, penjual dalam proses tawarruk al-masrafi munazzam, iaitu bank menjadi pembeli dan penjual semula komoditi bagi pihak pelanggan, iaitu mutawarrik. Yakni ada dua elemen wakalah, iaitu pelantikan kepada bank untuk membeli dan menjual semula komoditi, manakala tawarruk fardi fikhi tidak ada penyusunan sebegitu. Yang ketiga, maksudnya tawarruk masrafi munazzam, iaitu tawarruk perbankan, mempunyai perjanjian terlebih dahulu dengan pembeli yang akhir yang akan membeli komoditi itu. Perjanjian ini dibuat kerana untuk memastikan komitmen pembeli akhir untuk membeli. Manakala tawarruk fardi, iaitu tawarruk fikhi, tiada perjanjian seperti itu. Maksud perbandingan yang keempat, dalam proses tawarruk fardi iaitu tawarruk fikhi, komoditi berputar kitaran seperti biasa, iaitu daripada pemilik asal dan kepada mutawarrik, lalu kepada pemilik baru iaitu pemilik akhir. Adapun tawarruk al-masrafi, jika syarikat penjual menjual komoditi kepada bank, kemudian satu syarikat yang lain membeli, kita dapati komoditi itu berputar dari tangan kanan pemiliknya ke tangan kiri pembelinya, kemudian ke tangan kanan pembeli akhirnya, dan seterusnya. Maksud di sini, tawarruk fardi ini dia melibatkan tiga orang saja, iaitu pemilik asal kepada mutawarrik kepada pembeli akhir. Manakala tawarruk al-masrafi melibatkan empat orang, iaitu pembeli asal kepada mutawarrik mewakilkan bank untuk jual kepada pembeli akhir. Seterusnya kita pergi kepada dalil yang menyokong Bai'at Tawarruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, iaitu tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa. Dalil yang kedua dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Ayat ini menggariskan prinsip umum urus niaga bahawa semua jenis jual beli adalah diharuskan, melainkan pada beberapa keadaan yang dilarang, antaranya urus niaga yang berkaitan dengan riba. Seterusnya kita pergi kepada Arkanu Bai'ut Tawaruk. Transaksi jual beli merupakan suatu akad. Setiap akad itu berhajat kepada rukun-rukun, dan setiap rukun itu pula memerlukan syarat-syarat pelengkapnya yang tertentu. Rukun serta syarat ini perlu dipenuhi bagi menjamin kesahihan akad seterusnya, menerbitkan implikasi hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rujuk kepada pandangan majoriti mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mempunyai 3 rukun seperti berikut. Yang pertama, al-muta'akidan, iaitu pihak-pihak yang berkontrak yang merujuk kepada penjual dan pembeli. Yang kedua pula, as-sighah, iaitu lafaz kontrak yang mengandungi unsur penawaran iaitu ijab serta penerimaan iaitu qabul. Yang ketiga ialah al-ma'qud alaihi, iaitu barangan komoditi yang menjadi tumpuan akad itu. Seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat bai' at-tawaruk. Yang pertama, an yakuna al-masrifu malikan sal'ati minal ma'dan. Bank mestilah memiliki komoditi. Tidak dibenarkan bank menjual komoditi sebelum memilikinya, kerana apa yang disyaratkan adalah penjual ialah pemilik komoditi yang dijual. Tambahan pula, ia merupakan syarat sah jual beli yang dipersetujui para fuqaha. Hal ini disebut dalam hadis riwayat Hakim bin Hazam. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kamu menjual apa yang belum kamu miliki. Yang kedua, an yakuna ma'danil al-muba'u halan. Maksudnya, komoditi tersebut mestilah dijual serta-merta. Ini kerana kalau pembelian komoditi pertama secara bertangguh, takkan pembelian yang kedua dibeli secara tangguh juga. Jadi, bagaimana pelanggan mahu memiliki wang tunai sedangkan asal kepada bai' at-tawaruk ialah untuk mendapatkan sejumlah wang tunai. Tambahan pula, jual beli tangguh hutang dengan hutang ini adalah haram mengikut ijma'. Okey, seterusnya syarat yang ketiga, an la yubayyi'ul mushtari as-sal'ati 'ala al-masrifu. Maksudnya, pelanggan yang membeli komoditi daripada bank tidak boleh menjual kembali kepada bank. Kerana syarat bai' tawaruk mestilah untuk mengelakkan riba dan bai'u inah. Bai'u inah ini, ia bank menjual komoditi secara kredit, kemudian bank membeli secara tunai pada harga yang lebih rendah. Ini menyebabkan pelanggan menerima secara tunai kurang daripada apa yang perlu dibayar secara kredit. Syarat keempat, an la yakunul ma'dani zahaban aw fiddah. Maksudnya, komoditi tersebut mestilah bukan daripada emas dan perak, kerana jual beli emas dan perak secara kredit iaitu ansuran adalah diharamkan dan tidak sah kerana item tersebut mengandungi unsur riba an-nasiyah. Riba an-nasiyah ini pula adalah riba yang terjadi disebabkan menangguhkan pembayaran secara sengaja. Tambahan pula, emas dan perak dikategorikan sebagai item-item ribawi, iaitu yang tidak boleh dibeli secara bertangguh, iaitu ansuran. Seterusnya, kita pergi kepada pandangan ulama tentang bai'un tawaruk. Para sarjana fiqh saling berselisih pendapat dalam menetapkan hukum al-tawaruk.
Asas utama perselisihan ini ialah kerana tiada penggunaan istilah tawaruk dalam penulisan jumhur fuqaha iaitu Al-Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Mereka memahami konsep at-tawaruk melalui perbahasan dalam bab-bab al-muamalat al-maliyah yang lain seperti riba, bai'ul inah dan lain-lain. Adapun bagi Hanbali, tidak terdapat perselisihan yang banyak mengenai hukum at-tawaruk kerana mereka telah memahami dan menggunakan istilah at-tawaruk dengan jelas. Para sarjana Islam yang mengharuskan at-tawaruk dapat diikuti melalui perbincangan sarjana fiqh silam dan juga fiqh moden. Seterusnya kita pergi kepada pandangan mazhab Hanafiyah. Sarjana Al-Hanafiyah seperti Ibnu Humam, Al-Kasini dan Abu Yusuf sebenarnya telah membincangkan konsep ataupun gambaran at-tawaruk di dalam perbahasan jual beli dengan bersetuju akan keharusannya dan menafikan ianya adalah jalan kepada riba. Ibnu Al-Humam misalnya menyatakan, pada pendapatku, jika seseorang membeli pakaian dengan harga bukan dalam bentuk pinjaman kemudian menjualnya kepada pihak lain, maka tiadalah makruh padanya. Imam Abu Yusuf pula mengulas tiada kemakruhan pada jual beli ini kerana telah diamalkan oleh ramai dari kalangan sahabat dan mereka memujinya, dan ia juga tidak dikira sebagai riba. Seterusnya kita pergi kepada pandangan Imam Mazhab Malikiyah. Al-Khidairi melalui kajiannya terhadap pandangan-pandangan Al-Malikiyah dalam perbincangan Bai'ul Inah dan Bai'ul Bisami Ajil tidak mendapati mereka membincangkan konsep at-tawaruk. Oleh sebab itu, beliau menyimpulkan Malikiyah mengharuskan at-tawaruk dengan syarat komoditi tersebut tidak dijual semula kepada penjual asal dan tidak berlaku persepakatan awal antara pihak-pihak berakad. Namun begitu, Abdul Hakam mendapati bahawa Imam Malik sendiri telah mengharuskan jual beli at-tawaruk selama mana barang yang dijual tidak kembali kepada penjual asal. Bahkan Al-Gharnati ketika merumuskan pandangan-pandangan Al-Malikiyah, beliau membawa pandangan yang lebih luas dengan mengharuskan at-tawaruk secara mutlak. Asy-Syafi'iyah juga antara kelompok fuqaha yang turut mengharuskan transaksi jual beli at-tawaruk. Keharusan at-tawaruk juga boleh difahami melalui tindakan Asy-Syafi'iyah mengharuskan bai'ul inah. Antara tokoh Asy-Syafi'iyah yang mengelopori keharusan bai'ul inah ialah Imam Nawawi, Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Rafini dan juga Imam Syafi'i sendiri. Mazhab Syafi'i mengharuskan bai'ul inah, bahkan mana-mana sarjana yang mengharuskan bai'ul inah pasti akan mengharuskan at-tawaruk kerana ia lebih utama, iaitu aula untuk diiktiraf keharusannya. Yang keempat, kita pergi kepada mazhab Al-Hanabilah. Fuqaha Al-Hanabilah ialah kelompok sarjana silam yang paling banyak membahaskan isu at-tawaruk. Keharusan tawaruk merupakan pandangan yang terpilih sisi mazhab Hanbali. Antara sarjana Hanabilah lain yang turut berpegang kepada pengharusan at-tawaruk ialah Imam Al-Buhuti, Ibnu Muflih dan Ibnu Qudamah. Walau bagaimanapun, Ibnu Qudamah telah menetapkan syarat pada transaksi jual beli semula komoditi kepada pihak ketiga, di mana kualiti atau kuantiti komoditi mestilah berkurangan untuk menghindari bai'ul inah yang boleh menjurus kepada riba. Kesimpulannya, majoriti fuqaha lama dan baru menghalalkan bai'ul tawaruk berdasarkan dalil yang telah menghalalkan jual beli seperti firman Allah SWT, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, terdapat juga sebab-sebab yang mengharuskan jual beli ini yang telah disepakati oleh Majlis Fiqh Islam Muslim dalam sesi 5 pada sesi ke-15 pada tahun 1419 Hijrah. Kita pergi kepada tawaruk yang diaplikasikan dalam Bank Islam BIMB. Yang pertama adalah bai'ul at-tawaruk telah menggantikan konsep bai'ul inah di Bank Islam dan mula diamalkan pada akhir tahun 2008. Pihak perbankan Islam di Malaysia membentuk pembiayaan peribadi dengan menggabungkan kontrak lain iaitu al-wakalah dan kontrak bai'ul murabahah. Bank Islam mengamalkan apabila prinsip ini digunakan, ia bermakna Bank Islam ini adalah sebagai penjaga yang akan membeli barangan terlebih dahulu daripada pengeluar dan kemudiannya menjual semula kepada pelanggan dengan harga yang lebih tinggi. Jika konsep al-wakalah digunakan dalam akad jual beli, pihak bank Islam akan bertindak selaku ejen ataupun wakil dalam urusan belian ataupun jualan komoditi tertentu bagi pihak pelanggannya, dan pihak bank akan mendapat upah khidmat yang diberikan. Seterusnya, kita pergi kepada modus operandi pembiayaan peribadi di Bank Islam. Peringkat-peringkat permohonan pembiayaan peribadi melalui prinsip bai'ul tawaruk adalah seperti: pelanggan akan memohon pembiayaan peribadi daripada bank dan menyerah borang permohonan kepada pihak bank. Yang kedua, kemudian pihak bank akan membeli komoditi daripada broker satu.
Seterusnya, bank akan menjual komoditi yang dibeli daripada broker satu kepada pelanggan dengan menggunakan akad yang baru dan berasaskan kontrak bai'u murabahah, iaitu harga tambah keuntungan. Seterusnya, dengan menggunakan konsep al-wakalah, pelanggan akan melantik pihak bank menjadi wakil kepadanya untuk menjual semula komoditi yang telah dibeli. Yang kelima, pihak bank akan bertindak sebagai ejen jualan kepada pelanggan dan menjual komoditi itu kepada broker dua. Yang keenam, bank akan mengkreditkan hasil jualan komoditi kepada pelanggan. Yang ketujuh, pelanggan akan membayar harga komoditi yang dibeli pada peringkat ketiga secara ansuran mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Untuk lebih faham, kita akan tengok pada contoh. Seorang pelanggan nak buat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 daripada pihak bank Islam. Pada peringkat awal, pelanggan akan memohon pembiayaan tersebut daripada pihak bank Islam. Kemudian pihak bank akan membeli sesuatu barang ataupun komoditi yang bernilai RM10,000 daripada mana-mana syarikat ataupun broker yang menjalankan perniagaannya menurut syariat Islam. Seterusnya, pihak bank akan menjual barang tersebut kepada pelanggan secara murabahah, iaitu harga, kos dan kadar keuntungan sebanyak 5.1%. Harga jualan barang ini akan dibayar oleh pelanggan kepada pihak bank secara tangguh selama 3 tahun. Dengan menggunakan akad yang baru, pelanggan akan melantik bank sebagai wakil untuk menjual barang yang dibelinya. Kebiasaannya, pihak bank akan mengenakan kos kepada pelanggan iaitu sebanyak RM10 di atas khidmat yang diberikan sebagai wakil jualan. Sebagai wakil, pihak bank akan menjual barang tersebut kepada mana-mana syarikat yang beroperasi berlandaskan syariat Islam yang memerlukan barang tersebut, iaitu selain daripada syarikat yang menjual barangannya pada peringkat pertama dengan harga RM10,000 secara tunai. Hasil daripada jualan tersebut, bank akan mengkreditkan dalam akaun pelanggan. Pada peringkat akhir transaksi ini, pelanggan akan membayar harga barang yang dibelinya secara murabahah pada peringkat pertama kepada BINB secara tangguh. Al-Khulasah ataupun kesimpulan yang pertama adalah zahaba jumhur al-fuqaha ila jawaz syira' al-rajul sil'ah bi ajali wa bai'iha ila ghairi bai'iha naqdan wa gharduhu al-husul ala nuqud. Yang maksudnya, majoriti fuqaha berpendapat bahawa dibolehkan bagi seseorang lelaki memberi barang secara kredit dan menjualkannya kepada selain penjual pertama secara tunai dengan tujuan untuk mendapatkan wang. Yang kedua adalah yumkin tamyiz baina salasata anwa' min at-tawarru' kat-tawarru' fardi al-fiqhi wal masrifi. Maknanya kita dapat bezakan jenis-jenis tawaruk seperti tawaruk fardi ataupun fiqhi dan juga tawaruk masrifi. Yang ketiga adalah tastakdim al-adid min bank Islamiyah fi Malaysia ke bank Islam BINB bai'un tawaruk fi tatbiqah waqfan lisyariah Islamiyah. Banyak perbankan Islam di Malaysia seperti bank Islam yakni BINB menggunakan bai'un tawaruk dalam mengaplikasikannya mengikut syariat Islam. Sekian daripada kami. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.